الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن أماراتها. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقا فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Kita tak payah terjemah lah, bagi ke sudah beberapa kali kita terjemah. Dan juga berkenaan dengan hadis ini, makna setiap apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap satu itu berkenaan dengan Islam. Islam itu kita tidak jelaskan lagi, kita akan coba hadis lepas pada ini berkenaan dengan iman, ihsan dan juga hari kemudian itu secara satu persatu telah kita jelaskan, telah kita perincikan sebelum ini. Jadi malam ini maka sebut pula berkenaan dengan makna umum, kesimpulan secara keseluruhan kepada hadis. Makna umum hadis. Selepas daripada kita perinci makna satu persatu, kita tengok makna umum. Jadi kalau kita tengok di dalam hadis ini, mula-mula sekali Nabi sallallahu alaihi mula-mula sekali malaikat Jibril yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia mari dalam keadaan yang kemah. Dalam keadaan berpakaian putih, rambut semak, tak berasih, tak mana kemahlah, berpakaian kemas. Mana sebagai nak mengajar kepada kita, nak menunjuk kepada kita di antara adab di dalam menuntut ilmu ialah berpakaian kemas, pakai atau kemas, comel. Itu salah satu daripada adab di dalam menuntut ilmu. Lepas pada itu Jibril alaihi salam duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan belaga lutut, letak tangan atas paha. Mana adab juga iaitu duduk menghadap ke Allah guru dengan penuh sopan, memberikan perhatian yang sepenuhnya, menumpukan perhatian sepenuhnya. Dan juga duduk pada keadaan itu adalah satu bentuk merendah diri. Mana duduk dalam keadaan merendah diri. Iaitu adab di dalam menuntut ilmu di dalam belajar, seseorang itu kena merendah diri. Mana tidak itu dengar dalam keadaan berasa besar diri ke, dengar tu nak dengar tak dengar, nak dengar tak berapa nak dengar ke, tidak. Tapi dengar tu penuh perhatian dengan penuh merendah diri terhadap apa yang disampaikan oleh guru itu. Jadi itu beberapa bentuk adab di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Kemudian banyak lagi lah adab-adab itu kita boleh tengok daripada apa yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita, seperti di dalam keadaan suci. Mana suci dari segi luar, dari segi pakaian, asbah itu suci. Begitu juga suci dari segi hukumnya, iaitu dari segi hukmi, suci daripada najasah hukmiyah, iaitu suci daripada hadas, suci daripada janabah, suci. Itu di antara adab-adab di dalam menuntut ilmu. Kemudian kalau juga kita tengok di kalangan ulama, kita tengok setengah tu
Seperti Imam Malik, kalau dia duduk mengajar, dia tak geruk. Mari berapa pengaruh dia tak geruk. Begitu juga dengan anak-anak murid dia, pelajar-pelajar dia. Di manalah kalau kita tengok adab-adab yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita di dalam menuntut ilmu. Jadi di antara hak boleh diambil daripada hadis yang kita baca hari ni, itu beberapanya. Itu beberapa, iaitu kemah, bersih, menghadap guru dengan penuh sopan, merendah diri, memberikan perhatian sepenuhnya. Kemudian di dalam hadis ini bentuk pengajian, bentuk pengajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk soal jawab. Dalam bentuk soal jawab. Mana Jibril tanya, Nabi jawab, tanya jawab. Jadi itu adalah salah satu daripada bentuk belajar, Mana bentuk belajar ni bukan dalam bentuk sebelah pihak dah. Guru saja. Dah guru pasal anak murid rasanya tak gede. Tak kata-kata. Itu satu bentuk. Tapi satu bentuk lagi bawah hak ni antara hak lebih molek, iaitu kalaulah ada kekeliruan pada murid itu, pada pendengar, maka dia kena tanya. Jadi ini adalah salah satu daripada bentuk pengajian, iaitu bentuk soal jawab. Walaupun penyoal itu orang yang bertanya tu dia tahu dah. Seperti di sini Jibril alaihi salam, dia tahu dah sebenarnya. Dia tahu dah. Tapi apa yang dia tanya tu? Dia tanya supaya orang lain pun tahu juga. Sebab kadang-kadang sesuatu benda tu kadang-kadang kita tu dalam majlis ilmu, kita tahu dah benda tu. Dan kita tahu, orang lain tak tahu. Jadi kita tanya tu supaya guru tu jawab, bukan untuk faedah kita. Bukan kita nak tahu, bukan supaya orang lain juga tahu sebagaimana yang kita tahu. Sebab kadang-kadang orang yang tak tahu bahawa sana benda tu ada. Ilmu tu ada, dia tak tahu. Jadi boleh bagi seseorang yang dia walaupun sudah mengetahui, dia tanya guru tu dengan maksud supaya orang lain pun tahu juga. Orang lain pun bila mana guru tu jawab, orang lain mendapat faedah daripada jawapan tersebut. Jadi ini adalah salah satu daripada bentuk pengajian yang digalakkan. Bahkan ini mana dalam pengajian mesti kalau nak kira, mesti. Sebab bila belajar ni, terutamanya benda-benda hak payah, tulis dah, hak ramik, tidak semua benda boleh faham berlaku. Tidak semua benda. Ada benda tak faham. Jadi bila mana tak faham, dah ada soal jawab, ada tanya. Kemudian di dalam hadis ini ada pertanyaan berkenaan dengan Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Islam itu dalam bentuk amalan yang zahir, merujuk kepada amalan yang zahir, iaitu mengucap sembahyang, puasa, zakat, haji, amalan zahir. Jadi ini menunjukkan bahawasanya di dalam agama ni ada amalan berbentuk zahir. Zahir. Kemudian tanya yang kedua, iaitu berkenaan dengan iman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, iman ni amalan berbentuk kepercayaan. Amalan berbentuk kepercayaan hidup dalam hati. Bagai tak nampak. Bagai dalam hati ni, bagai tak nampak. Kita tak tahu waktu. Tak tahu. Kalau dia rakyat mulut lagu ni dalam hati lagu lain, kita tak tahu juga. Mungkin kita percaya. Betul, pada dia rakyat tu kita percaya. Padahal dalam hati dia ni lagu lain. Jadi di dalam Islam ni, dia ada kedua-dua bentuk amalan itu. Amalan zahir dan amalan batin. Amalan zahir, amalan batin. Dan kedua-dua amalan itu adalah suatu yang mesti. Dia tidak dapat tidak kata ada suami pada dah, tak payah ada salah sekali. Dia kena ada dua-dua. Kena ada dua-dua sekaligus. Dan kedua-duanya ini, walaupun dari segi zahirnya nampak macam tak serupa, tetapi hakikatnya adalah sesuatu yang sama. Dan kedua-duanya dihimpunkan di bawah satu perkataan, satu istilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinakum yu'allimukum dinakum. Agama, din. Mana dua-dua tu, iman dan Islam tu duduk bawah satu benda, iaitu di bawah din. Ada benda ni yang kita sebut dah dulu. Mana dua perkara ni kalaulah disebutkan sekali, idza jatama'a iftaraqa. Mana bila
bila mana kedua-duanya disebut sekali di satu tempat. Iman tersebut, Islam tersebut, iftaraqa, dia jadi beza. Dia jadi beza. Iman makna lain, Islam makna lain. Dia jadi beza. Wa idza iftaraqa, bila mana kedua-duanya terpisah, sebut saja. Sebut Islam saja ataupun iman saja, ijtama'a, maka kedua-duanya berhimpun. Berhimpun di bawah satu perkataan. Seperti kita kata, ya ayyuhalladzina amanu, ayat Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang beriman itu adakah maksud dia bukan orang Islam? Ada maksud orang Islam. Maksud orang Islam. Begitu juga kita kata muslimun, mukminun. Jadi muslimun tu masuk dah orang mukmin. Begitu juga mukmin masuk juga orang muslim dalam bawah perkataan. Mana dua perkataan yang mana kalau dia tu duduk disebutkan di sesuatu tempat, maka dia memberi makna yang berbeza. Tetapi bila mana disebutkan salah satu sahaja, maka kedua-duanya boleh masuk bawah sod. Bawah sod. Jadi maknanya kedua-duanya bukanlah sesuatu yang berlainan. Tetapi sesuatu yang sama saja dan terletak di bawah kalimah ad-din, di bawah nama ad-din. Kemudian amalan tu zahir dan juga batin, kedua-duanya mesti disusuli dengan ihsan. Jadi ihsan secara ringkasnya betul bicara bahawa ni, tetapi secara ringkas dia makna ikhlas. Ikhlas. Salah satu daripada makna dia. Mana amalan dari segi zahir, dari segi batin mesti kena ikhlas. Kalau tidak ikhlas tak jadi. Tak jadi, mesti kena ikhlas. Mengucap kalau tidak ikhlas, tidak mari daripada hati sepenuhnya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengucap itu tak jadi. Dua kalimah syahadah. Begitu juga mengucap dua kalimah syahadah. Itu mana hak tak ada juga. Mana mengucap tapi tidak mari daripada hati yang ikhlas. Tak jadi. Hati munafik. Munafik tidak jadi Islam walaupun dia mengucap sekali itu. Sebab apa? Sebab tidak disusuli dengan ikhlas. Jadi, itu juga beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada benda-benda lain, itu semua mesti disusuli dengan ikhlas. Keyakinan sesuatu betul-betul yakin terhadap apa yang diimani. Kalau tidak ada ikhlas pun, mana wayak sebut mulut, tapi hati tidaklah betul, maka dia adalah seorang munafik. Mana bukan Islam sesuatu, bukan mukmin yang sebenar. Mana amalan zahir dan batin mesti disusuli dengan ikhlas. Begitu juga kalau percaya dalam hati ikhlas molek tu, betul-betul percaya tapi tidak mengucap. Tidak mengucap, tidak menyatakan keislaman. Nampak serupa dengan orang tidak Islam. Waktu tu walaupun ada khilaf di kalangan ulama, tetapi kebanyakan ulama mengatakan tak boleh. Tidak boleh. Paling-paling tidak tu, paling-paling yang tu, orang tu dari segi hukum dunia dia dilayar sebagai orang bukan Islam. Walaupun dalam hati dia itu Islam. Tapi tak sempurna lah. Ke mana pun. Tidak sempurna. Hakikat hak sebenar serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia buat pula amalan-amalan yang merosakkan keimanan, itu tak boleh lah. Dia sembuh tak aku, sembuh patung, kau apa, itu tak boleh lah. Ini cerita mana orang yang jenis dia dalam hati dia percaya, tapi dia tak singat, tak singut tak. Tak mengucap, tak semaya duduk rumah, semaya kalau buat rumah, orang tak tahu. Paling tidak, paling lainnya pun dari segi hukum dunia, dikira dia tu hukum sebagai orang bukan Islam, hukum dunia. Hukum dunia, mana dilaksanakan hukum pokok-pokok sebagai orang bukan Islam. Tapi kebanyakan ulama boleh kata jumhur ulama mengatakan tak jadi lagu tu. Dia kena dua-dua sekali, dua-dua. Zahir dan juga batin, iaitu mengucap dan juga percaya dalam hati itu. Dan kedua-duanya mesti disusuli dengan ikhlas. Kemudian di antara pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana ditanya tentang kiamat, baginda menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'i." Tidaklah orang yang bertanya tentang dia lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi di sini menunjukkan bahawasanya Nabi ini dia tak tahu benda gaib. Nabi tidak mengetahui perkara gaib, termasuklah ketentuan berlakunya kiamat.
Kecuali bila mana perkara tu, bila mana sesuatu benda asalnya benda ghaib, bila mana diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tahu setakat tu dah. Dia tahu pun setakat tu dah. Dan ilmu berkenaan dengan perkara ghaib ini adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisi dia lah, pada dia lah ilmu berkenaan dengan kiamat. Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenaan dengan hal ini, di tempat kita ni mungkin tidak begitu ketara sangat. Tak ada, mungkin tak ada, boleh kata tak ada. Kalau ada pun mungkin seorang dua orang lah. Dalam bentuk individu, bukan dalam bentuk kumpulan. Tetapi di setengah-setengah tempat seperti di sebelah India, Pakistan, Bangladesh sebelah tu, dia ada satu kumpulan, satu jemaah, satu puak yang dipanggil Berani. Jadi puak-puak Berani ni, mereka dia percaya Nabi ni tahu benda ghaib. Nabi ni tidak mati, lebih hidup selepas daripada dia mati. Orang kata dia mati tidak. Sebenarnya dia lebih hidup, lebih bebas lagi. Lebih hidup. Ada di mana-mana. Hadir, nazir dia panggil. Hadir, Nabi ni ada. Nazir, sentiasa melihat. Dia tengok sama kita, Nabi ni. Nabi, bukan Allah, Nabi. Sentiasa melihat kita. Itu golongan Berani. Kalau sekarang orang panggil kat pokok kubur, ahli kubur. Kubur jun. Menyembah kubur. Kubur tu tak ngehias comel-comel kubur. Besar kubur tu tak buat. Tu pokok ahli kubur. Dia menyembah kubur. Dan di sisi dia Nabi ni tak mati. Dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu benda ghaib. Mari sama dia kata. Sebab tu dia kalau majlis Maulidur Rasul tak apa, dia tak kucing. Dia tak kucing. Apa dia kata Nabi mari. Nabi mari. Dia hias kursi tu comel. Jadi bagi dia ni Nabi ni sentiasa ada di mana-mana. Hadir, nazir. Jadi di antara pegangan dia nya Nabi mengetahui benda ghaib. Sebab tu dia minta dulu dengan Nabi. Dia sampai gaus berapa tu mati-mati lah hak tu, hak dia minta dulu tu Nabi. Suatu sejak sana dia ada tiga moto yang berlainan. Satu, ya Allah madad. Satu hak ahli sunnah. Ya Allah tolonglah. Minta tolong dengan Allah. Hak tu ahli sunnah. Yang kedua dia ada ya Ali madad. Wahai Ali tolonglah. Minta tolong dengan Ali. Ali, dengan Hasan, dengan Husain. Ali, Husain biasanya. Lepas tu sahibul zaman Imam Mahdi. Ya Mahdi. Ya sahibul zaman madad. Minta tolong dengan Imam Mahdi dia. Tu pokok Syiah. Tu pokok Syiah. Jadi kalau kita masuk kedai kita tengok tak ada. Ini bukan kedai kita ni. Kedai apa dia ni? Lebih. Selanjutnya ya Muhammad madad. Wahai Muhammad tolonglah. Minta tolong dengan Nabi. Itu pokok Berani. Pokok Berani. Itu motor dia. Jadi kalau kita pergi dalam kedai kita tengok dalam kedai tu ya Muhammad. Tak masuk. Tubik. Masuk tubik. Jadi mudahlah nak cek. Bah terdapat pun. Jadi itu tanda-tanda dia. Tempat kita ni kita tak tahu benda tu. Sehingga masuk. Benda tu masuk ke negara kita ni ada orang hamba tu tak beli. Pak sepupu dia beli. Dia beli satu kedai ambil bagai daripada India tu. Dia beli apa? Perhiasan tu lah. Allah Muhammad dia. Ya Allah, ya Muhammad. Tak tahu kenapa. Dia beli. Kita beraya. Gitu. Tak tahu dia kata. Tak tahu tu. Tu. Raya baru tahu. Itu Berani. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya belakang. Ya Muhammad, ya Nabi Allah. Apa yang dia panggil Nabi tu? Suruh Nabi. Minta dengan Nabi. Sebab dia percaya Nabi ni tahu benda ghaib. Nabi tak mati. Nabi tidak mati. Tetapi bagi kita, Nabi SAW tak tahu. Semua Nabi-Nabi tidak tahu perkara ghaib. Nabi ini adalah manusia sebagaimana kita juga. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah seorang manusia serupa dengan kamu juga. Aku makan, aku minum, aku buat air serupa. Kalau buat air tak ada, tidak ada ilah, ada. Bagi kita kata ilah, ada. Sebab tu Nabi SAW dia nak buat air, dia buat lebih jauh.
Bila nak buat dia bawa tukar anazah. Anazah itu tak lebih pendek. Apa dia bawa anazah tu? Dia bawa tu sebab dia nak salah satu daripada sebab lah, beberapa sebab. Salah satu daripada sebab kerana dia nak pelunduk tanah. Kalau tanah tu keras, dia nak pelunduk tanah. Apa yang pelunduk tanah tu? Sebab dia kecil, dia takut air kecil tu tak masuk molek, ngecip balik dia. Mana tak ada air kecil tu lah bumi. Tak ada. Ngecip balik dia pula. Kalau tanah tu keras. Sebab tu dia bawa anazah. Dia banyaklah bukti-bukti tu banyak. Mana Nabi ni serupa kita. Cuma dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan mukjizat sesuai dengan sifat dia sebagai seorang nabi. Ada takut, ada lupa berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Waktu itu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis tu, hadis banyak juga. Berdasarkan Quran pun ada juga. Mana jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Nabi sendiri mengaku, kalau aku royak sesuatu daripada Allah, berupa wahyu daripada Allah, maka mana benar-benar agama, maka ketahuilah dia daripada Allah. Tetapi jikalau aku tengok, aku beritahu kamu perkara dunia, cerita peristiwa Nabi silap, Nabi tegur orang duk dapat panggil anggu hukum tu kan, tanya secara anggu tu, tiba-tiba tak jadi. Nabi kata, kalau aku royak benda berkaitan dengan dunia, ketahuilah aku adalah manusia seperti kamu. Mana ada silap? Ada silap. Nabi dia tidak tahu perkara kata itu sifat Nabi. Tadi banyak tersebar dekat kita ni. Banyak tersebar kita Nabi ni lebih daripada manusia, tidak serupa manusia. Macam-macam lah kononnya sebagai mukjizat. Jadi mukjizat yang tersebar berkenaan dengan Nabi ni ada hak palsu, ada hak tidak palsu, ada hak betul. Hak betul tu kita tengok berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Hak tidak betul tak royak Nabi ni kalau berjalan tak ada awal melindungi dia. Nabi ni tak ada bahaya, macam-macam lagi. Kalau ada awal semua melindungi Nabi, apa yang Nabi setiap kali berjalan dia akan cari pohon hak rendah untuk dia teduh. Teduh ke dia, muka awal ada apa dah. Banyaklah tak betul, banyak perkara-perkara yang tak betul, yang belak, yang mana dibawa-bawa di tempat kita ni. Jadi seolah-olah Nabi bukan serupa kita, bukan serupa manusia. Serupa dengan tidak serupa manusia lah jadi. Jadi lagu tu apa yang jadi lagu tu yang jadi dia bawa cerita lagu tu sebab apa? Salah satu daripada dia ni, kerana setengah-setengah golongan ni dia nak suruh Allah boleh terima juga. Macam tok guru dia ke, syekh-syekh dia ke, wali-wali dia ke, sama pelak-pelak tu, Allah boleh terima. Apa? Nabi tu pelaknya. Jadi tidaklah payah sangat orang nak terima benda-benda lagu tu. Kalau dia cerita, guru dia beginilah. Tu. Tak apa? Nabi tu gitu juga. Dia juga di antara sebab dia kerana nak menyebabkan kita umat akhir zaman ni tidak boleh mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh ikut. Sebab apa tak boleh ikut? Maka dia bukan manusia seperti kita. Kalaulah kita anggap dia manusia seperti dengan kita, maka kita boleh ikut. Tak boleh untuk kita ikut. Kita boleh ikut. Tapi kalau anggap dia tu bukan manusia seperti kita, pelik. Tidak serupa kita. Kita nak ikut mana? Moga dia bukan manusia serupa kita. Jadi sebagaimana agama Kristian tu, agama Yahudi tu, dia menganggap Nabi-Nabi itu sebagai Tuhan. Lama-lama akhir-akhir sekali tak boleh ikut Nabi. Tak boleh ikut Nabi. Kata, ada pendeta-pendeta lah pula yang mengatur agama dia. Begitu juga banyak kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar. Lapar bercari macam ni dengan sahabat-sahabat tu. Jadi kalau Nabi ni semuanya kata dia tak boleh semacam tak teka lapar tu punya ni jadi kenyang sedikit dia. Tak payah makan. Nabi kena makan. Mana itu sifat Nabi? Sifat Nabi mana sifat manusia sebagaimana kita. Jadi banyak benda pelik macam-macam dekat kita cerita. Walaupun mukjizat betul banyak. Di antara mukjizat Nabi ni hadis ni mukjizat. Jadi
hadis ini juga adalah merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Mukjizat selepas daripada dia mati. Mukjizat Nabi ni bukan zaman dia hidup saja, mukjizat dia. Kita dah ingat kan mukjizat dia kat tu di air kat sudah jari. Belah boleh, itu dah juga. Bukan hak tu saja. Lepas dia mati pun, banyak lagi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada mukjizat dia hak besar kat tu Quran. Pelik ke Quran? Quran pelik kan? Kita tengok Quran. Mana ada sebuah kitab atas dunia yang mana penganut dia nak jaga sahabat itu semua, nak hafal. Aku royak saudara dalam sebuah agama, dalam satu anugerah, dia hafal kitab suci dia. Aku royak, sabar dia, saudara. Tak ada. Tapi Quran budak kecil nak apa Quran. Tak payah sungguh kadang-kadang nak sendiri. Allah Ta'ala pandai benda tu dalam jiwa manusia. Jiwa orang Islam. Mengapa? Pakat mengapa? Ramal tu semua. Suka pula mengapa? Putus lepas tu masalah raya, orang jaga apa tu. Itu semua adalah mukjizat Nabi SAW. Itu Quran. Lepas tu hadis. Nak jaga hadis tu siapa itu semua. Dengan percaya ilmu di bawah ilmu hadis tu begitu banyak sekali. Ilmu rijal. Ilmu mustalah, ilmu batu, ilmu macam-macam. Bawah ilmu hadis. Ilmu ilal, nyakit hadis, macam-macam ilmu. Yang mana masing-masing daripada ilmu tu bapak tu ulumul buah. Suku sembah dia buat. Duk usaha, duk jaga apa nak jaga hadis. Nak jaga kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai lagu tu semua. Tak ada orang lain, tak ada agama lain. Orang yang nak jaga kata-kata pemimpin dia tu, kata-kata pembawa agama dia tu sampai lagu tu semua. Tak ada agama lain. Yang cari, tak ada. Tapi dalam agama Islam, orang nak jaga kata-kata Nabi tu sampai lagu tu semua. Tidak orang panggil mukjizat lagi. Mukjizat tu. Lemah orang kata. Tak boleh nak mikir orang kata. Macam mana lah orang Islam. Imam kita dulu, imam berbual sampai tak ingat nak makan kecil jago, nak jaga hadis. Tapi dia opoh dia, tak ada opoh. Tapi, kayu. Imam Muslim tak ingat nak makan. Kaji hadis. Sampai lagu tu semua. Itu semua adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada baginda wafat. Hadis ni cerita, berita berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni. Lagu ni berkenaan dengan kiamat. Zaman Nabi dia tak kenal lagi orang meninggi berlomba-lomba meninggi ke bangunan sampai lagu tu semua. Walaupun ada dah rumah dua tingkat Nabi duduk, sahabat-sahabat duduk, ada dah cara dia tu. Tapi tak ada lah suruh pohon. Tapi Nabi boleh rayak tu. Dia boleh rayak dia tu. Nabi janda. Dan dia boleh rayak tu. Tanda-tanda anak akan berkata kamu macam-macam. Dia boleh rayak tu. Dan banyak lagi tanda-tanda kiamat. Banyak lagi cerita-cerita Nabi SAW isyarat kepada akhir zaman. Banyak. Berkenaan dengan kaset ke, perakan, rekorder. Berkenaan dengan zaman ni masjid jadi apa panggil jadi bahaya pelancong dia. Nabi royak tu dalam hadis. Ada berlaku ada dalam hadis. Nabi royak. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Jadi Nabi royak tu betul. Jadi betul Nabi sallallahu alaihi wasallam royak itu adalah salah satu daripada mukjizat baginda. Mukjizat selepas daripada kewafatan baginda. Lepas tu ni dia royak dalam janinnya anak hatu tu ialah hatu mudah. Mana hatu tu sekarang mukjizat juga tu banyak lagi. Di antara dia seperti dalam hadis ini iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Jadi itu adalah salah satu daripada mukjizat baginda. Kemudian dalam hadis ini juga menceritakan berkenaan dengan kehidupan selepas daripada mati. Mana kehidupan selepas daripada mati ini kiamatnya adalah merupakan satu perkara yang pasti, satu perkara yang mesti. Dan ia adalah merupakan kewajipan yang mesti diimani oleh setiap orang. Mana wajib kena beriman terhadap hari akhirat, hari kiamat. Bermula daripada
selepas daripada kematian dan seterusnya sampai kepada surga dan neraka. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahawasanya malaikat itu boleh menjelma dalam pelbagai rupa. Malaikat. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatamatsala laha basharan sawiyya." Lalu dia menjelma. Dia menjelma di hadapannya di depan Maryam dalam keadaan rupa manusia yang sempurna. Mana tu malaikat? Malaikat ni boleh menjelma dalam pelbagai rupa termasuk rupa manusia. Dan juga malaikat ni bila mana dia menjelma boleh dilihat. Boleh didengar percakapan dia. Boleh berkecek dengan dia, boleh. Itu malaikat. Lepas tu ni mana ni cerita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman kita sekarang ni boleh ke tak? Ada ke tak kemungkinan? Lepas tu kali jumpa sengoti, malaikat sengoti berupa. Lepas tu kita cek tu, kita tahu mana malaikat. Kita tahu mana. Hatu tu. Tak boleh nak rayak lah, tak tahu lah. Cuma boleh jadi dia menjelma. Boleh jadi dia menjelma, dia jumpa dengan kita apa boleh jadi. Boleh jadi kita tak kenal dia, tak tahu. Boleh jadi lah. Itu tu. Cuma zaman Nabi ni, Nabi boleh rayak lah. Zaman Nabi-Nabi dulu boleh rayak juga. Seperti berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berlaku kepada Nabi Lut alaihissalam, dan berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Malaikat jumpa dengan mereka. Yang mana masa-masa itu pada peringkat awalnya tak kenal malaikat. Nabi Ibrahim tak kenal, Nabi Lut tak kenal, rusing tu tak. Mari anak-anak muda comel-comel ni kuana ni, rusing dekat kita ni. Kaum kita ni berahi ke anak-anak muda comel, rusing. Padahal malaikat. Malaikat. Nabi begitu juga. Nabi Musa pun tak kenal. Malaikat Jibril mari jumpa dengan dia tak kenal. Mana malaikat boleh menjelma dalam rupa manusia dan juga manusia boleh kecek dan apalah. Kemudian orang ni dakwah, orang tu dakwah tu pun lepas dia lah. Pun lepas dia. Andai kata seseorang tu dia dakwah, dia jumpa dengan malaikat, dia betul. Dia bukan merupakan satu kelebihan yang menyebabkan betul dia tu kerana benda tu. Tidak. Tidak mestilah betul. Tidak semestinya lah betul. Sebab kelebihan seseorang, kebenaran seseorang, dia letak dianya pada mengikut Quran dan Sunnah. Satu asal. Lepas pada tu, kalaulah dia tu ada kamak dapur, kita kata, boleh jumpa dengan orang ni, jumpa dengan malaikat tu. Satu tu, bagai sokongnya. Asas bukan. Mana bukan? Asas. Bahkan, ditakuti kalaulah dia tu. Jumpa lagi tu, kalaulah. Takut-takut benda tu, dia tu tak betul. Jadi, istidraj pun. Mana Allah Subhanahu wa taala nak uji kepada dia tu sehingga menyebabkan dia jadi kehaturuk, tapi dia berasa dia tu betul. Menyebabkan dia jadi kehaturuk. Itu pasti. Jadi sebab itulah kita beramal apa ni tak suruh haraplah benda-benda tu, tak seharap. Mana janganlah kita harap kita beramal ni nak suruh ada keramat. Kita buat amalan semaya apa berapa nak suruh boleh kelebihan gua tu, boleh kelebihan gua ni, boleh gua ni atas dunia tak sah. Itu bukan kerja kita. Kerja kita beramal sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja kita. Soal Allah Taala nak bui, Allah Taala tak suruh hak cerita lain. Kalau dia tak suruh pun mujur. Kalau dia bui, nama jadi takabur. Jadi tak kabak diri. Tak pasal, penuh diri. Baik pasal. Bila-bila. Biasa. Sebagai ramai. Biasa. Mana jangan kita beramal ni kerana nak benda-benda lagu tu. Kita nak keliling masjid ni, nak jalan apa? Ada benda hajat dunia kita nak ni. Mesti boleh. Jangan. Tak betul tu. Tak betul. Sebab beramal bukan dengan maksud. Nabi SAW, Allah Ta'ala beri mukjizat kepada dia. Allah Ta'ala nak beri. Sebagai salah satu daripada senjata Nabi-Nabi di dalam berdakwah. Waktu main nanti waktu tu. Tetapi
senjata Nabi-Nabi. Kita, senjata kita ni Quran hadis. Waktu senjata kita hak utama. Waktu benda pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu senjata kita hak utama. Soal Allah Taala nak beri ke apa tu waktu kita dah. Setengah orang ni kita kadang-kadang duduk bau dengan benda-benda begitu. Kita jumpa Nabi Fadilah, malaikat batulah, kita berasa hebat. Kita tu tak tahu mana lagi. Berasa lebih kerana benda-benda lagu itu. Padahal itu bukan asas di dalam menilai kebenaran seseorang. Bukan. Jadi sini, mana kesimpulan daripada hadis ini, malaikat boleh menjelma jumpa dengan manusia ke apa ni? Tidak boleh menjadi salah satu daripada bahar kepada sesetengah golongan, sesetengah kalanya ia ada kebengkokan, ada nak ambil kesempatan. Mana tidak sepatutnya menjadi keluar kepada orang-orang yang tidak betul sebenarnya. Nak jadi ke hujah ni, hujah bahawasanya malaikat boleh menjelma jumpa manusia ke apa-apa. Tidak boleh menjadi kesempatan pada golongan-golongan itu untuk dia nak menyesatkan orang pula. Tidak boleh. Tidak boleh. Sebab kadang-kadang kita ni, orang-orang kita ni kadang-kadang tertipu dengan benda-benda lagu tu dah. Kadang-kadang. Tipu dengan jumpa orang tu, jumpa orang ni, mimpi orang tu, mimpi orang ni. Tipu dengan hak tu dah kadang-kadang. Duk terikut dengan benda-benda hak tu. Duk rasa hebat benda-benda lagu tu. Kita lupa sebenarnya kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu tidak lagu tu. Sahabat-sahabat dulu tidak lagu tu. Ulama-ulama dulu tak ada besar benda-benda lagu tu. Ada. Terpilih ulama-ulama kita ada. Biasa. Biasa. Waktu itu biasa. Imam-imam pun bergol. Lapa. Waktu itu kaji habis. Lapa. Imam muslim sampai mati kita. Tak ingat nama tu. Agak bila-bila ke apa biasa. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi hamba-Nya, iaitu berkenaan dengan ihsan. Mana Allah Taala sentiasa mengawasi hamba-hamba Dia. Jadi hal ini banyaklah kalau kita tengok di dalam Al-Quran, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kamu. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum shuhudan idh tufiduna fihi. Mana tidaklah kamu berada dalam sesuatu keadaan, tidaklah kamu baca mana-mana daripada Quran dalam keadaan itu, dan tidaklah kamu melakukan sesuatu amalan kecuali kami menyaksikan. Mana Allah Subhanahu wa taala kata kami sentiasa menyaksikannya, kami sentiasa memerhatikannya. Ada banyak lagi. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdhar. Ketahuilah Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Dalam hati kamu tu Allah Taala tahu. Beringatlah, berhati-hatilah. Jangan mana hati tu pun kena jaga juga dari segi niat, dari segi keikhlasan, dari segi mana perancangan atau apa-apa kena berhati-hati. Waktu tu siapa hadis berkenaan dengan was-wasah, berkenaan dengan lintasan hati tu, kita akan baca boleh. Mana lintasan hati hak dosa, mana lintasan hati hak tidak dosa. Waktu dia ada perangkat-perangkat dia tu, 5 perangkat lintasan hati itu. Jadi sini ayat mana Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya'lamu ma fi anfusikum, tahu dalam hati. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dia hati tu dia boleh apa yang dia usahakan dan dia akan wa 'alaiha diseksa atas apa yang dia usahakan. Mana kena ingat juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat adab, pengajaran adab. Adab dengan Allah, adab dengan Rasul. Yaitu bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tahu kau? Kata beri manusia tahu kau siapa hak tanya tu? Sayyidina Umar kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mana adab dengan Allah dan Rasul? Yaitu segala pengetahuan dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Dikembalikan kepada Allah kerana Allah lah punca segala ilmu. Punca segala ilmu. Ilmu semua dia belah. Sebab tu mana
di dalam ilmu ni, kalau benda kita tak tahu, atau benda kita tidak begitu yakin, tidak pasti, bukan benda kita tahu pun, dari segi adabnya mengembalikan pengetahuan itu kepada Allah dan Rasulnya. Iaitu mana? Selepas daripada rakyat apa-apa ataupun tanya apa-apa, sama ada kita tahu boleh rakyat ataupun tak ada rakyat, sudah hanya Allah wa Rasuluhu a'lam. Itu adab dengan Allah dan Rasul. Adab dengan Allah sebab tadilah dia punca segala ilmu. Dan adab dengan Rasulullah kenapa? Kerana dialah yang menyampaikan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ialah yang menyampaikan ilmu daripada Allah taala. Itu adab dengan Rasulullah. Cuma sekarang ni kita sekarang ni tak ada adalah Rasul tu. Tak ada adalah sebab Rasul dia sudah meninggal. Jadi kita ni adab dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Mana di dalam kita memberikan ilmu, di dalam kita menjawab persoalan, sepatutnya bukan semuanya mana mengembalikan pengetahuan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada Allah, mana wallahu a'lam pada. Ada orang mana mengembalikan pengetahuan yang sebenar kepada Allah. Itu dari segi adab. Adab di dalam ilmu. Sebab dialah punca segala ilmu. Jadi itulah beberapa kesimpulan umum daripada hadis ini. Selepas daripada kita membincangkan satu persatu berkenaan dengan hadis ini. Jadi insyaAllah kita akan masuk hadis yang lain pula. Wallahu a'lam.